So Syekh Buti tanya, dekat mana dalam isu banyak isteri ni yang menjatuhkan makam Nabi Muhammad sebagai Nabi? Kat mana exactly ni sebenarnya? Apa isu korang ni? Orientalis kita tanya. Dan kalau kau kata dia benda ni dosa, daripada mana dia dapat dosa ni? Bukankah kita tahu dosa pahala tu daripada Muhammad sendiri, kan? Daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. So what is your problem with this issue? Boleh rujuk suratul Ahzab ayat 50-52. Ini adalah keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi SAW. Sebahagiannya dan sebahagiannya semua umat Islam pun dapat. Allah telah halalkan kepada Nabi SAW isteri-isteri dia yang diberikan mas kahwin, dan juga ma malakat yaminuk, iaitu wanita tawanan perang. Okay? Wanita hasil tawanan perang boleh Rasulullah SAW adakan hubungan kelamin dengan mereka, tapi bukan secara paksa. Okay? Ni yang saya tahu ijma' dalam 4 mazhab. Wanita tawanan perang boleh adakan hubungan seks dengan diorang, tapi dengan kerelaan mereka. Wanita ni bukan sex slave. Barat dia suka kasih term sex slave. Okay? Dia ingat semua macam dia. Dia punya prostitute tu sebenarnya sex slaves, tapi dia biarkan. Kita ni harus melayan tawanan perang kita dengan sebaik-baiknya, kasih makan, kasih minum, kasih shelter. Dalam masa yang sama boleh mengadakan hubungan kelamin, sebab hubungan kelamin tu adalah sedekah. Jangan ingat bila berlaku seks lelaki je dapat, perempuan pun dapat juga nikmat dia. Betul? So be frank. So Islam ni very realistic. Very realistic. Dan salah satu argument juga kenapa Islam mengizinkan lakukan menawan wanita untuk kita kata jadikan pasangan, sebab keperluan ketenteraan. Sebab pada zaman itu awak perlu askar yang ramai, dan nak ada askar yang ramai kena ada wanita. Betul? Apabila wanita ini ditawan oleh musuh awak dan awak tidak menawan wanita, awak akan kalah. Faham? Because the population tak akan grow kalau perempuan tak ada atau tak ramai. So termasuk dalam aset. Begitu juga lelaki. Dalam peperangan, lelaki juga diambil sebagai prisoners of war. Dan prisoners of war kita tak sumbat kat dalam penjara buang masa dia orang. Tak. Kita potong kebebasan mereka sebanyak setengah. Dia orang boleh buat kerja, kita kasih makan, kita kasih minum, bahkan dia akan pakai apa kita pakai, makan apa kita makan. Kalau orang tanya dia siapa, tak boleh kata dia hamba aku, kena kata dia adalah saudara aku. Bos kita pun tak berani nak kata kita saudara dia, betul? Betul? Ada CEO company nak kata, oh ni saudara saya semua ni. Orang tanya, tak. Nak kata ni, these are my staffs, kan? Yes. Tapi bukan ke tawanan perang tu akan dijadikan sebagai hamba kepada seorang? Okey. Kita nak agihan harta perang. Ya betul. Bila sebut hamba. Jadi satu orang tu hamba ke tawanan perang? Tak faham. Okey. Tawanan perang ni adalah status umum. Okey. Ada tawanan perang tu yang dilepaskan lepas tu. Ada tawanan perang yang dijadikan ransom, fidak. Ada yang man ni dia lepaskan tanpa apa-apa syarat. Ada yang dijadikan sebagai hamba. Ada yang dibunuh. Kalau yang melakukan war crimes. Okay, war crime ni boleh bunuh, even dalam international law. Okay. Tapi bagi yang kita tengok ada potensi ni, kalau lepaskan dia akan serang aku balik. So bijak tak lepaskan? Naik Aisyah Rahmah, silakan naik Aisyah Rahmah. Apa kita kasih sayang lepas. Nanti next year I jumpa you balik Lepas tu kita gaduh balik itu bodoh, kan? So Islam ni dia bijak, dia strategik, dia realistik. Dia kata, I'm sorry, I cannot release you because you wanted to kill me. And I can see that you are still not rehabilitated. So Islam kata, ambil mereka, jadikan mereka sebagai hamba. Hamba ni apa? Orang yang dipotong kebebasan sebanyak separuh untuk tujuan rehabilitasi. Untuk tujuan buang benci kepada Islam pada jiwa dia. Dengan cara buat baik. Betul? Islam kata kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, buat baik pada mereka, bagi Islam kepada mereka. Kalau ada hubungan kelamin dengan tawanan perang perempuan, dia lahirkan anak tu, dia jadi wanita bebas. Gustav Le Bon ada tulis sebuah buku tentang slavery in Islam, kalau tak silap saya. Atau dalam sebuah buku dia ada cerita pasal slavery in Islam. Dia kata slavery in Islam ni bukan seperti slavery di Barat. Slavery dalam Islam ni dia seperti keluarga. Dia adalah incorporating them into the family.
Okay? Kita dengan mate kita pun kadang-kadang saya tengok dalam masyarakat kita, hari raya, mate pakai baju lain, keluarga pakai colour lain. Betul? Tapi Nabi kata, hamba awak pun, kalau hamba pun, kena pakai apa yang awak pakai. Okay? Awak pakai baju mahal, dia kena pakai baju mahal. Awak makan steak, dia makan steak. Awak jangan, kau duduk bilik tu, kau makan kat situ. Ini untuk keluarga. No. If that is how we treat our slaves, what more our pembantu di rumah? Bila orang tanya siapa, jangan kata dia pembantu saya, kata dia keluarga saya. Tengok Islam ni, dia memuliakan. Cuba bayangkan orang bukan Islam yang terpaksa jadi hamba kita. Lepas tu kita kasih dia pakai apa kita pakai. Kasih dia makan apa kita makan. Orang tanya siapa dia, kita kata ni keluarga aku. Apa dia rasa? Hilang tak kebencian daripada kita sedikit demi sedikit? Ke dia makin benci? Nampak? Peperangan ni bukan sekadar berperang, tapi memenangi hati. Dan lepas kamu menang, kamu buat apa? A victor punya honor, dia lihat apabila dia menang, bukan bila dia kalah. Tentera tu hebat ke tak hebat, bila dia menang dia buat apa? Betul? Bila dia menang, dia hancurkan, dia azab orang ke, dia torture ke, atau dia mulia? Islam haramkan merogol tawanan perang. Betul tak? Bahkan kena jaga dan sebagainya. Awak kalau sepak atau pukul sekali hamba awak, zaman Nabi berlaku, seorang hamba dipukul, Nabi suruh lepaskan. Pukul sekali je bro. Pukul sekali kena lepas. So tak boleh pukul. Tak boleh. So yang awak bayangkan hamba kena shackle lah, kena apa, kena sebab, kena tu, itu adalah culture, tradition. Memang ada berlaku dalam sejarah Islam juga. Bukan nak kata semuanya sweet, beautiful story, tak. Ada juga penindasan kepada hamba. Sebab dia orang golongan lemah ni senang ditindas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Okey. Tapi dia orang juga ada yang naik sampai jadi khalifah. Kerajaan Mamluk itu asalnya mereka adalah hamba. Mereka dulu nak memerangi umat Islam, tapi dia orang jadi umat Islam. Islam dah akhirnya menjadi khalifah. Itu kerajaan Mamlukiyah. Sebab tu dia bagi Mamluk. Mamluk tu hamba yang dimiliki. Tapi naik ke atas sampai jadi. So social mobility tu ada. Sebab kita bukan nak menindas orang. Kita nak naikkan dia jadi keluarga kita. Kan? Buat apa nak hina orang? Buat apa nak tindas orang? Kalau dia boleh jadi keluarga kita, kan lebih baik. Betul tak? So itulah yang berlaku. Kita tengok banyak lagi kalau nak cerita. So isu tawanan, wanita tawanan ni, orang suka jadikan isu ni sex slave. Islam allows sex slaves. So let us explain to you rationally. And when you destroy someone's country, what do you do with their women and their children? We say, we take care of them. Kamu dah hancur ke Iraq, dah hancur ke Afghanistan, kamu tinggalkan saja. Wanita-wanita kamu terpaksa jadi refugee, terpaksa jadi prostitute. Kan? Terpaksa cari makan sendiri, terkontang-ganting, suami dah tak ada. Cari anak pun kecil-kecil. Kita kata, dia kena jaga. You dah lawan sebuah negara, you dah kalahkan lelaki-lelaki mereka, apa kamu buat dengan perempuan dan anak-anak mereka? You ada social responsibility, you kena jaga dia orang. So, Islam ni totally another level. Tapi puak-puak ni tak faham, dia terus kata slavery, sex slave. What do you mean by sex slave? You cannot force them for sex. You can't. Dalam 4 mazhab haram, you tak boleh. Wanita tu boleh jumpa qadi, kata, aku dipaksa untuk adakan hubungan seks dengan tuan aku. Ada qadi kata, kau hamba nak buat macam mana? Tak ada. Tak boleh. You cannot do that. Dia kena rela, baru boleh. Sebab dia orang pun ada keperluan seksual. Jangan lupa tu. Dia orang pun ada keperluan seksual. Khususnya wanita yang dah berkahwin kan. Yes. Penerangan Ustaz pasal tawanan perang ni Ustaz, even orang Islam sendiri tak faham pasal benda ni. Ramai yang salah faham tentang tawanan perang, tentang apa sex slavery dalam Islam ni kan. Tentang apa? Slavery. Tentang apa nama ni, tahanan perang dalam Islam. Sebab kadang-kadang benda ni orang Islam sendiri yang tuduh Islam buat perkara bukan-bukan terhadap tawanan perang. Kenapa tak ada? Benda ni sangat jarang sekali daripada ulama'-ulama' kita menerangkan pasal benda-benda macam ni Ustaz. Sampaikan orang kita pun tak faham, and then orientalis, orang barat boleh tuduh kita dengan benda-benda macam ni Ustaz. Kalau awak nak tahu dalam Quran, dalam Quran ni, ayat pasal slavery ni lah yang rata-rata orang tak boleh nak bertahan. Di zaman ni dia orang takut nak bertahan kan. Okay? Tapi bila kita cerita dalam perspektif macam ni, orang boleh faham.
Dan kita bercakap tentang konteks zaman tu. Bukan kita kata sekarang ni pergi ambil slaves for no reason. Adakah halal sebuah negara Islam tiba-tiba pergi jajah negara lain tanpa sebab? Lepas tu ambil hamba? Halal tak? Tak. Islam telah menghadkan sumber untuk mendapatkan hamba dengan satu jalan saja dalam peperangan. Tapi Barat tengok apa dia buat? Dia pergi Afrika, slave trade tu orang-orang hitam yang berada di Europe sekarang semua datang daripada mana? Most of them came from Africa. Di Amerika Syarikat, the blacks, how they ended up there? Most of them because of slavery. Adakah berlaku peperangan? Tak. They went there and they tangkap orang hitam ni, bawa ke Amerika. Jadikan sex slave dekat sana. Dan kalau saya dah baca sikit pasal slavery dekat Amerika waktu tu, minta maaf kata, dia orang tidur sama-sama lelaki perempuan. Dan terpaksa lakukan hubungan seks sebab dah lama tak dapat. Tidur sebelah-sebelah. Siapa boleh tahan? Kan? Dan menangis-nangis dia orang buat seks sebab tak nak buat sebenarnya. Sebab dia ada suami, dia ada isteri. Kan? Ada maruah mereka ni. Sebab some of them are Muslims. Many of them are Muslims actually. Haram. Tapi orang putih yang jahat sebahagian je ni, letakkan mereka dalam satu rumah. They had sex. Terpaksa. Macam mana tidur sebelah-sebelah? Siapa boleh tahan? Dah berapa bulan orang berkahwin tak dapat. Betul? Lepas tu pakaian baju pun tak betul. Kesian. Sebab tu Islam kata adakan. So itu bukan zakat mengambil manfaat daripada mereka. You are giving them because they need it too. Orang tak faham bab ni. Orang tak faham kata, oh ni exploitation. Exploitation apa bendanya? Exploitation tu prostitution. Ni kami jaga dia orang. Kami tak pukul mereka. We give them food, we give them clothing. What more do you want? And she wanted to kill me. Don't forget that. She wanted to kill me before this. She wanted to destroy my country. Wanted to destroy my khilafah. So what's the best thing I can respond? This is the best thing. This is what my Allah taught me. This is the most merciful way of responding. This is mercy politics. Tuan tak faham. Baca pasal sejarah slavery dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Cara Rasulullah ajar kita treat our slaves. So, employee hari ni kalau dengar dekat factory dia kata lebih baik aku jadi slave dalam Islam daripada aku jadi slave dekat sweatshops ni. Okay? Silakan sahabat. Tadi Ustaz just macam bila dengar Ustaz cerita ni macam nak bagi pandangan, kata macam bila dengar Ustaz kata kita kena bagi hamba makan apa yang kita makan, pakai apa kita pakai kan. Macam kita strip off macam VIP, kita punya status memang tak ada lah sebenarnya kan. And it's actually macam sebenarnya kita ambil hamba ni dah macam burden juga, responsibility pula. Exactly. Ini betul-betul daripada portray yang kita dipotray kan, slavery tu. Dia dah jadi dakwah tu. Betul. Kita terpaksa sebab kau kena bawa dia masuk surga ni. Kan? Kau dah kena jaga dia. So, lebih jadikan keluarga dia menjadi musuh. Musuh buat apa? Bagus buat satu movie pasal ni. Ni satu material movie yang sangat penting. Hollywood kena buat. Macam mana sebahagian slaves yang ditangkap oleh kerajaan Islam akhirnya menjadi Muslim kerana layanan yang sangat hebat. Layanan yang sangat baik. This is a Hollywood material sebenarnya. Kalau dia orang pandai lah buat. Salah satu buktinya, Hollywood pun faham benda ni. Tengok Kingdom of Heaven. Ni saya pernah share dulu. Kingdom of Heaven tu ada satu scene tu, Ridley Scott buat, Orlando Bloom jadi dia punya main cast. Dia tentang perang salib kan, dengan Salahuddin Al-Ayyubi kan. Kan ada kisah salah satu general Salahuddin tu, yang pakai hitam ni kan. Lepas tu dia ada satu kawan ni. Kawan ni pakai bukan main flamboyant lagi. Dengan kuda hitam dia. Kuda hitam tu dah macam bersidih lah zaman tu kan. Awal-awal scene tu kita ingat, yang pakai baju hitam tu lah hamba. Yang pakai cantik-cantik tu lah slave. Tuan dia. Rupanya di hujung program tu baru kita tahu sebenarnya yang pakai baju hitam tu tuan. Dia relax je. Hamba dia tu dapat pakai baju cantik dengan kuda hitam. Begitulah cerita. Orang putih pun acknowledge sebab dia baca sejarah. That's how the Muslims treated their slaves. Tapi bila kita baca Quran, tak baca sejarah, sebab tu nak baca Quran kena ada ilmu sejarah juga. Awak malas baca, malas cari ilmu, awak takkan faham Quran. Yes. Saya ada soalan ni, macam kita Ustaz cerita macam kesaksamaan antara tuan dengan hamba ni kan. Jadi saya dia tak sama totally.
Dia ada saya perbezaan. faham. Ya. Yang part tu saya tak faham. Jadi macam mana seorang tuan tu ingin menegakkan haknya sebagai tuan kepada hambanya kalau hamba dia tak nak ikut? Okey, senang je. Dalam hukum fiqah kita, hamba ni dia kena serve dia tuan. Dia kena buat apa yang tuan dia suruh selagi tidak membebankan dia. Sebab Nabi kata jangan kau bebankan hamba kau dengan sesuatu yang dia tak boleh tanggung. Okey. So kalau hamba dia tak nak buat, tuan dia boleh report kepada qadi. Report lah kepada polis. Sebab dia macam pekerja kita tak nak buat kerja. Boleh tak tuan pergi sepak pekerja hari ni? Bos pergi sepak pekerja. Kau dah tulis kontrak ni, aku bawa kau daripada Afrika, aku ada hak untuk pukul kau. Boleh ke? Tak boleh. Itu negara tak ada undang-undang lah. Negara undang-undang dia boleh komplain kepada jabatan bertanggungjawab. Kata dia ni tak nak buat kerja. Dia adalah status hamba yang sah sebab aku tawan dia daripada peperangan. Sekarang dia tak nak buat apa-apa. Maka boleh dipenjarakan, ada dia punya punishment lah. Ada punishment dia. Tapi tuan tu sendiri tak boleh nak pukul bantai dia. Okey, langsung tak boleh. Maksud dia kemampuan penalti tu boleh tak hakim serahkan kepada tuan dia? Itu saya tak pasti. Saya rasa mesti ada ruang. Taklah semua benda mahkamah nak kena settlekan kan. Tapi hamba ni satu benda, dia punya rights tu mesti ada pihak lain yang jaga. Sebab kalau tak, terbuka kepada eksploitasi. Sebab dalam rumah orang boleh buat apa je dengan dia orang. So they need to have an easy access to the mahkamah. Cakap aku dizalimi oleh tuan aku, dia tak kasi aku makan tapi dia suruh aku kerja. Nabi kata tak boleh bebankan hamba kamu sesuatu yang dia tak mampu tanggung. Subhanallah. 3 jam. Dah 3 jam dah. So ayat ni panjang lah kalau nak syarahkan tafsir dia. Tapi saya harap sahabat-sahabat yang dengar, sebab banyak orang stuck dekat wa ma malakat aimanukum ni. Dan orientalis pun suka ganjang kat situ. Tengok Muhammad bukan cakap banyak isteri. Dia ada tawanan wanita, dia ada sex slave dia kata. Oh, cukup jahat perkataan sex slave tu. Sex slave tu dalam minda orang apa? Kena pukul kan, kena paksa. Mana ada benda tu? Tak ada. Belajarlah fiqh kita dulu. Belajar fiqh kita. Ada fiqh ma malakat aimanukum tu, ada bab dia. Ada bab pula. Ada bab sabaya. Kan? Ada bab tawanan perang. Baca, jangan malas. Tiap-tiap fiqh kita sampai kepada bab jihad, tawanan perang, apa semua tu ada. Tapi nak cari kat masjid tak ada lah. Awak kena cari dekat library universiti. Universiti library bawa akan jumpa benda-benda macam ni. Okay, last question, lepas tu kita tutup. Kalau ada apa-apa, tak maaf kita dapat baca berapa muka surat kitab ni? 3 muka surat jadilah. Silakan. Mungkin boleh cerita sikit apa dia punya kalau kita tengok apa perhambaan ni dah dimansuhkan. Tapi ada orang tanya, saya pernah dengar, kenapa masih lagi dirakam dalam Quran? Mungkin ada apa hikmahnya? Okey, satu perkara, slavery tidak dimansuhkan oleh Islam. Sebab tidak ada dalil yang memansuhkan. Yes, United Nations dia telah ada abrogation, tapi sebenarnya not abrogated yet. In practice is still there. Around the world there is still slavery. Dekat ladang-ladang kopi, ladang-ladang coklat, ladang-ladang koko di Afrika, di banyak-banyak negara, dia status lebih teruk. Ada yang lebih teruk daripada hamba zaman medieval. Sampai hari ni masih ada. UN hanya kata dah abrogated, tapi sebenarnya dah abolish, tapi sebenarnya masih ada lagi. Masih ada lagi. So Islam kata we regulate this. Memang kita tak boleh nak throw everything, impossible. Sebab ada orang memang jahat. Dan kalau kamu masuk dalam penjara, kamu tak dapat manfaat apa-apa daripada dia. Kan bodoh tu. Pergi letak orang dalam penjara 40 tahun. Apa kamu dapat? So keluarkan mereka, tapi potong mereka punya kebebasan sebanyak setengah dan buat baik juga kepada mereka. Itu cara yang terbaik sekali. Walaupun ada risiko, sebab dia boleh bunuh awak malam-malam buta. Tapi to show that you are willing to trust the person, itu is a whole another level of relationship. So dalam Islam, perhambaan tidak lagi dihapuskan. Tidak ada ulama yang kata benda ini dah mansuh. Tak ada. Cuma dia orang kata zaman ini sudah tidak sesuai. Sudah tidak sesuai bukan bermakna sudah mansuh. Tidak sesuai, mungkin akan datang satu zaman
keperluannya akan datang balik. Kalau susah nak faham juga, bayangkan orang-orang yang kena tangkap dalam penjara. Okey, pembunuh bersiri. Atau maksud dia gangsters lah. Dia tak bunuh orang, dia gangster. Orang buat apa dengan dia? Sekarang ni penjara kan? Siapa dapat manfaat? Orang yang dia pukul tu dapat manfaat tak? Okey, orang bunuh orang, keluarga yang orang tu mati dapat apa-apa tak? Ni adil apa benda ni? Islam kata simple je. Kau bunuh orang, kau kasih diat. Betul tak? Blood money. Blood money kalau lah boleh dimaafkan, tapi kena kasih blood money juga. Dan dia ada hak tu. So kan adil tu. Ni tak, kena penjara, negara tak apa-apa manfaat, kena keluar duit, kena bayar daripada tax orang, kena bagi makan lagi, tapi tak dapat apa. Ya, dia boleh kerja kat dalam tu je lah, kan? Tapi kena mental illness yang sangat teruk. Islam kata let them live in public. Kita ada sistem penjara tak dalam Islam? Ada. Kita ada sistem ta'zir. Ta'zir ni antara sistem dia boleh dipenjarakan. Boleh dipenjarakan. Boleh dipenjarakan. Itu termasuk dalam salah satu. Tetapi seperti penjara hari ini, kita jarang dengar. Sijin tu jarang. Ada juga yang kena seumur hidup dan sebagainya. Itu untuk kes-kes yang sangat-sangat berat lah. Itu political tawanan politik yang sangat-sangat serius, yang terpaksa dihadang supaya tidak buat kerosakan. Tapi kalau tengok sistem slavery Islam ni, dia boleh digunakan sebenarnya, dia boleh dipelajari sesuatu oleh sistem prison. Di Amerika Syarikat teruk, dia punya prison dah penuh sangat dah. Ya, penuh sangat dah. Orang komplain tax money kita banyak pergi ke prison. Orang-orang ni banyak lepas keluar masuk balik, kan? Lepas keluar ada yang tak nak keluar sebab kat dalam dapat makan free, dapat tempat tidur dan sebagainya, dapat kawan, dapat apa, dapat baca buku, tak perlu kerja, tak perlu apa. Nampak Islam adil tak? Dia letak tanggungjawab kepada slave tak? You tak boleh senang-senang makan free, you kena kerja. And if you want to release yourself, there's a way for it, mukatabah. Tu ada kontrak dia. You kerja for 5 years, I will release you. Buat kontrak. Dan Nabi galakkan sahabat buat kontrak. Nabi kata make contracts with your slaves. Maksud dia buat kontrak. Okey, aku benefit daripada kau 7 tahun. Lepas tu kau bebas. Dengan syarat kau dapatkan aku duit 10,000 lah dalam masa berapa puluh tahun. Berapa 7 tahun ataupun 100,000 tu pulang lah. Lepas tu sign. Sampai dia lepas jadi orang bebas. Dia boleh balik negara dia atau kekal di negara kita. Okay, yes, Syamil, before you close. Just sorry, I terlepas lagi. Okay. Tak nak komen sikit pasal Ustaz punya komen tentang slavery atau prison system kat US. Actually kat US ni they have a form of slavery juga, tapi dia tak namakan slavery. It's called prison labor. So maksudnya bila dia dalam penjara tu tak dibayar kan? Tak dibayar. Tak dibayar, and it is a major source of low cost labor di US. So dah hilang ke belum hilang sebenarnya slavery ni? Ada. Sebab it's the only exception to dia punya dalam constitution. Dia ada abolishment of slavery kan, sejak Civil War. That is the only exception to that constitutional law. It's written in the law, dia boleh paksa slave dia bekerja. Prisoner dia bekerja. So itu tak zalim bagi mereka kan? Tapi bila kita tak penjarakan pun slave kita, kasih bebas kerja, itu pun dia orang kata zalim. Kasih makan apa yang kita makan, kasih pakai kita pakai, buat baik dengan mereka itu pun. Boleh berkahwin tak? Dia orang boleh berkahwin. Saya rasa kalau itu yang diminta tuntutan pertama untuk orang-orang yang ada dalam jail ni, saya rasa itulah tuntutan pertama. Izinkan kami berkahwin. Islam kasih kahwin. Subhanallah. Banyaklah nak buka je sebab ni je. Ya. Last ke Ustaz Arif? Silakan. Berkait dengan pelarian, betul kan? Kita kat sini ada isu-isu pelarian. Ya. Kan? Macam orang Rohingya kan. Kadang isu kita nak layan dia ke macam mana? Dia satu pelarian ni dia bukan datang sini kerana kita memerangi mereka atau mereka memerangi kita kan. Ini adalah satu kompleks situation yang saya tak berani nak jawab lah kan. Kalau berlaku peperangan dan kita menawan mereka, maka kemungkinan ada ruang untuk kita memanfaatkan khidmat mereka kan. Tapi sebab dia orang datang ni bukan perang antara kita dengan mereka. So untuk ambil daripada sistem ni saya tak beranilah ya nak cakap benda tu. Okey, saya nak tekankan satu perkara. Saya bukan menggalakkan umat Islam
cari hamba ataupun mengembalikan institusi perhambaan ini, tapi we can learn from the mercy of Islam. Okay, dalam employment, dalam how we treat refugees. Okay, kita boleh belajar banyak daripada sistem slavery dalam agama kita. Apa yang ada dalam Islam daripada A sampai Z, jangan malu. Awak hanya perlu keberanian untuk mempertahankannya. Nak pertahan kena ada ilmu, kena luas, kena belajar sejarah dan sebagainya, baru awak faham kenapa ada benda ni. Sebab kalau awak kata benda ni zalim dan sesuai untuk zaman Nabi SAW, tak sesuai untuk zaman kita, seolah-olah Islam ni hanya sesuai untuk zaman tu. Betul tak? So hati-hati kalau kata macam tu. It's not abrogated. Okay? Dia bukan mansukh. Wallahu a'lam bis-shawab.